Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini Ringkas TVS. Ikatan Graduan Melayu Sarawak IGMS tunggu keputusan Ketua Menteri Datuk Patiga Manjari Tunopeng berhubung penetapan tarikh penganjuran konvensyen pertubuhan itu bagi edisi tahun depan. Mendedahkan perkara itu, Yang di-Pertua IGMS Datuk Sanib Said berkata, acara tahunan itu akan dilaksanakan mengikut kelaziman baharu selain patuh prosedur operasi standard SOP. Di samping itu juga kami telah menjemput Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk merasmikan Konvensyen Graduan Melayu Sarawak. Ini merupakan satu daripada aktiviti dari dahululah, aktiviti tetap. Dan juga untuk program syarahan perdana Tun Ahmad Zaidi yang biasanya kita jemput Ketua Menteri Negeri Sarawak memberi syarahan khusus tentang isu-isunya. Himpunan graduan yang melibatkan mahasiswa dan mahasiswi di Semenanjung dan Sarawak diyakini akan mendapat sambutan yang menggalakkan berdasarkan penganjuran edisi lalu. Namun atas sebab pandemik COVID-19, pelaksanaan acara itu akan dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan. Dari dulu juga ada program kita namakan Himpunan Mahasiswa Melayu Sarawak, HIMAS, ya. Untuk semua mahasiswa lah, sama ada dari Semenanjung, Universiti di Semenanjung dan juga di Sarawak. Dan itu dalam perancangan kami pada tahun ini, dan dulu pun kami mendapat sambutan yang menggalakkan daripada mahasiswa undergraduate di Universiti IPTA, IPTS. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD akan menaik taraf dan membaik pulih 331 km daripada 896 km jalan pesisir di negeri ini. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihin Narawi berkata ia dibahagikan kepada 23 pakej projek. Jalan pesisir yang sedia ada perlu juga kita baik pulih dan naik taraf. Kerana jalan pesisir sekarang panjangnya ialah 896 km dan kita telah mengenal pasti 331 km di laluan di sepanjang laluan jalan pesisir yang perlu kita baik pulih, yang perlu kita naik taraf. Jadi ianya kita bahagikan kepada 23 pakej. Dan insya-Allah kita nak tambah kepada 20, jadi 24 lah. Setakat ini 23 pakej dan saya telah minta supaya satu lagi pakej ditambah untuk dijadikan 24 pakej. Mengulas lanjut katanya setakat ini 5 pakej telah dianugerahkan kepada kontraktor melalui tender terbuka. Langkah ini perlu dilakukan bagi memastikan jalan pesisir berada dalam keadaan baik dan selesa serta keselamatan pengguna diutamakan. Permukaan jalan raya yang tidak rata, kita dapati ada jalan yang rosak. Jadi ini perlu kita baik pulih dan kita naik taraf. Kalaupun ada kerja-kerja yang dilakukan, misalnya kalau jalan itu rosak, belum lagi ditawarkan kepada kontraktor untuk dibaik pulih dan naik taraf. Kalaupun ada kerja-kerja untuk menampung yang rosak dan untuk menjadikan jalan itu selesa digunakan, ianya merupakan langkah sementara sebelum kerja-kerja sebenar yang dilakukan untuk membaik pulih dan menaik taraf jalan raya tersebut dilakukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu program Bual Bicara 2030 TVS di Kuching pada Selasa. Kerajaan akan menambah baik sistem e-Kasih dengan penggunaan teknologi baru bagi mendapatkan data rakyat yang tergolong dalam kategori miskin dan miskin tegar dengan lebih tepat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sejumlah 6.8 juta ringgit akan diperuntukkan untuk menaik taraf sistem pangkalan data e-Kasih pada tahun depan. Saya sedar bahawa sistem lama ini tidak berapa berkesan. Sebab itu langkah-langkah untuk memperkemaskan dengan penggunaan teknologi baru supaya data-data itu mestilah lebih tepat, dan usaha dibuat untuk menentukan supaya kaedah baru akan digunakan atas nama e-Kasih juga, ya, tetapi tidak seperti e-Kasih yang lama. Dan saya percaya bila kita laksanakan ini, maka segala maklumat yang terperinci di seluruh kawasan di negara kita, baik di bandar ataupun luar bandar ini, dapat kita kumpulkan.
Tambah Muhyiddin, kerajaan kini sedang mengumpul data untuk mengenal pasti golongan baru yang termasuk dalam kategori miskin dan miskin tegar akibat pandemik COVID-19. Menurutnya, setakat 3 Disember lalu, seramai 10,385 individu telah menuntut insurans kehilangan pekerjaan dengan 52% daripada jumlah itu adalah mereka yang bergaji RM2,000 dan ke bawah sebulan. Kerajaan juga katanya sedang melaksanakan usaha untuk pemulihan ekonomi dan sosial dengan mengimbangi keperluan ekonomi, sosial kesihatan dan kesejahteraan rakyat terutamanya mereka yang dikategorikan sebagai miskin. Pelbagai program dan inisiatif dilaksanakan untuk membantu golongan berkenaan. Kerajaan sentiasa memberikan fokus kepada agenda pembasmian kemiskinan dalam Pelan Pembangunan Negara sehingga kini. Dan sehubungan itu, kerajaan pada 2 September 2020 telah mewujudkan sebuah jawatan kuasa khas Kabinet menangani kemiskinan bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar dan strategi serta inisiatif pembasmian kemiskinan, termasuklah peranan kementerian dan agensi yang terlibat untuk memastikan golongan yang memerlukan mendapat bantuan dan tidak terlepas daripada jaringan keselamatan sosial. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menegaskan tiada sebarang perubahan terhadap kriteria semasa iSinar buat masa ini. Namun KWSP berkata pihaknya sentiasa mengambil berat terhadap setiap permintaan dan cadangan daripada pihak-pihak berkepentingan. KWSP mendedahkan penegasan itu dalam satu kenyataan pada Isnin sebagai merujuk kepada pelbagai laporan media mengenai permohonan untuk memansuhkan semua kriteria dan syarat yang ditetapkan di bawah kemudahan iSinar. Menurut KWSP lagi, setiap proses atau perubahan dasar atau penambahbaikan akan menjalani proses pertimbangan sewajarnya dan dibentangkan kepada ahli lembaga KWSP untuk kelulusan. Sehubungan itu, jelasnya setiap perkara yang melibatkan isu dasar akan dibawa kepada perhatian dan untuk pandangan Kementerian Kewangan. Sebahagian besar daripada 8 juta ahli yang layak memohon di bawah kategori 1 dijangka akan diberikan kelulusan secara automatik tanpa memerlukan sebarang dokumen sokongan. Permohonan dalam talian akan bermula 21 Disember 2020 dan pembayaran akan dibuat pada pertengahan Januari 2021. Selepas Sarawak memeterai satu perjanjian komersial minyak dan gas dengan Petronas, Sabah juga mahu perjanjian sama dengan syarikat minyak negara itu.
Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitingan, perjanjian dengan Sarawak itu menunjukkan komitmen berterusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi Sabah dan Sarawak hak mereka seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perjanjian itu membolehkan Kerajaan Sarawak menerusi anak syarikatnya Petroleum Sarawak Berhad Petros memainkan peranan lebih besar dalam industri minyak dan gas melalui kerjasama dengan Petronas. Beliau turut berikrar Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS tidak akan mengambil sikap tunggu dan lihat seperti kerajaan warisan terdahulu untuk menuntut hak negeri itu di bawah MA63. Ini sedikit perkembangan COVID-19 negara. Malaysia mencatatkan 1,012 kes positif COVID-19, membabitkan sebanyak 1,005 kes tempatan dan 7 kes import. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut memaklumkan terdapat 4 kes kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kes kematian setakat Selasa meningkat sebanyak 388 kes. Sementara itu di Sarawak, 2 kes positif dicatatkan di daerah Kuching dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat sebanyak 1,072 kes. Kes ke-1071 merupakan seorang lelaki warga negara Indonesia yang telah dikesan dan dimasukkan ke pusat kuarantin kerana mempunyai kontak rapat dan kembar kepada kes positif COVID-19 yang telah dilaporkan pada 4 Disember 2020 iaitu kes ke-1067. Sementara itu, bagi kes ke-1072 pula, merupakan seorang lelaki dari Kelantan yang telah masuk ke Sarawak atas urusan melaporkan diri di pusat latihan di Kuching, Sarawak. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesihatan anda bersama kami. Saya Odlin Katani, salam hormat dan jumpa lagi.